berapa hari bulan Nabi kita meninggal dunia? Berapa? Ya? Ya, Nabi meninggal dunia waktu hari lahir dia. Sama dengan tarikh lahir 12 Rabiul Awal. Ada sekalian, kisah itu berlaku sekitar saat Nabi hampir nak meninggal dunia. Berlaku pada hari Isnin malam Selasa. Waktu itu kan Nabi sangat kering, sangat sakit, nazak. Ramai para sahabat datang di rumah Nabi menangis melihat keadaan Nabi di waktu itu. Menangis melihat keadaan Nabi yang cukup kering dan nazak di waktu itu. Sakitnya Nabi kan, dia ingin Nabi terlelap, tertidur, tak mampu nak menahan kesakitan. Bila sahabat melihat Nabi sedang tidur, mereka balik rumah masing-masing. Ketika di tengah-tengah malam, seperti biasa Nabi akan bangun dan bangkit tunaikan solat sunat tahajud. Walaupun dia sakit, walaupun dia tak mampu, tapi tahajud tidak pernah ditinggalkan. Nabi bangun pukul 3 malam, hampir subuh Nabi bangkit waktu itu. Nabi tunaikan tahajud. Selepas berzikir, berdoa dan seumpamanya kepada Allah, Nabi merangkak, ya, dalam keadaan seksa, merangkak pergi ke tingkap atau jendela rumah dia. Dia buka dan dia kuatkan pintu tingkap rumah dia. Tiba-tiba ternampak seorang sahabat, dia bernama Bilal. Bilal sedang perlahan menuju ke masjid di waktu itu. Lantas Nabi panggil Bilal, "Wahai Bilal, kesini kamu," kata Nabi. Bilal yang mendengar kata-kata Nabi, panggilan Nabi, berlari terus terpa ke arah Nabi. Bila sampai ke depan Nabi, dah berkata, dah bertanya, "Ya Rasulullah, kau panggil aku ke?" "Ya, aku panggil kamu, wahai Bilal." "Ada apa Rasulullah?" "Boleh tak kau pimpin jasad perlahan ke masjid? Bukan kau sedang sakit, wahai Nabi?" "Ya, tetapi izinkan aku untuk tunaikan semua berjamaah dengan kalian. Pimpin dan bawa jasadku." "Baiklah," kata Bilal kepada Nabi. Bilal pimpin jasad Nabi terus sampai dekat masjid di waktu itu. Bila sampai di masjid, ada sekalian kan, Nabi tidak mampu untuk imamkan subuh waktu itu. Dia beri kepada Abu Bakar amanah sebagai jadi imam di waktu itu. Itulah kali pertama Abu Bakar jadi imam ketika Nabi sedang tidur. Selepas Abu Bakar jadi imam kan dia, atau lepas selesai solat subuh, Nabi minta para sahabat tolong pimpin jasad Nabi untuk naik di atas mimbar. Dan Nabi naik di atas mimbar, ia mulakan khutbah. Tetapi khutbah Nabi pada itu sangat-sangat panjang. Para sahabat yang mendengar khutbah Nabi pelik. Kenapa Muhammad Nabi ini begitu panjang khutbahnya? Begitu lama khutbah Nabi ini, kenapa panjang sangat khutbah dia? Hingga menyentuh waktu zuhur. Bila maksud zuhur, Nabi berhenti seketika untuk tunaikan zuhur berjamaah diimamkan oleh Abu Bakar. Selepas zuhur disambung lagi khutbah hingga menyentuh waktu asar. Berhenti ketika asar. Selepas asar disambung lagi. Tetapi khutbah selepas asar ni agak pelik dan tidak sama macam khutbah sebelum itu. Adik-adik, khutbah yang panjang itu dipanggil khutbatul wida, khutbah terakhir Nabi untuk umat di atas dunia. Khutbah selepas asar itu cukup pelik dan cukup sayu bunyinya. Setelah Nabi pesan tentang menjaga hak-hak sebagai seorang Islam, menjaga hubungan dengan Allah dan seumpamanya, Nabi itu bertanya satu soalan kepada para sahabat. "Wahai sahabat-sahabatku," kata Nabi, "adakah kamu sanggup menjadi saksi di akhirat nanti bahawa aku telah sampaikan seluruh apa yang pernah Allah minta untuk aku sampaikan kepada kamu? Adakah kamu sanggup jadi saksi di akhirat nanti bahawa aku telah tunai dan sampaikan apa yang pernah Allah perintahkan aku untuk aku sampaikan kepada kamu, wahai sahabat-sahabatku?" Sahabat senyap, tak berkata apa-apa di waktu itu. Nabi ulang soalan yang kedua, "Wahai sahabat-sahabatku, adakah di akhirat nanti kamu sanggup jadi saksi bahawa aku telah sampaikan seluruh apa yang pernah Allah perintahkan aku sampaikan kepada kamu?" Dengan serentak sahabat menjawab, "Benar ya Rasulullah, engkau telah sampaikan lebih daripada apa yang sepatutnya kau sampaikan. Kami seluruhnya akan jadi saksi di akhirat bahwa engkau telah sampaikan seluruh apa yang pernah Allah perintahkan kepada kamu untuk sampaikan kepada kami." Lantas Nabi angkat tangan bersyukur kepada Allah, "Ya Allah, ya Tuhan, saksikanlah, lihatlah wahai Allah, bahawa sahabat-sahabatku mengiyakan apa yang aku sampaikan kepada mereka, hasil amanah yang kau minta aku sampaikan untuk mereka, wahai Allah." Syukur Nabi kepada Tuhan. Para sahabat dan mula ingin menangis di waktu itu. Mereka sebab
Kenapa Nabi tanya macam ni? Mungkin ini petanda Nabi nak pergi jauh, tinggalkan kita buat selama-lama. Tiba-tiba soalan kedua Nabi menyebabkan para sahabat lebih sebab. Soalan kedua Nabi bertanya pada sahabat, wahai sahabat-sahabatku, kata Nabi, andai aku punya hutang kepada kamu yang belum aku tunaikan, maka tolonglah pinta hutang-hutang itu. Aku nak tunaikan kepada kamu pada hari ini, wahai sahabat-sahabatku. Sahabat senyap, tak berkata apa. Nabi ulang semula, wahai sahabat-sahabatku, andai aku punya hutang yang belum aku tunaikan kepada kamu, maka tuntut, mintalah. Aku nak bayar seluruh hutang-hutang itu kepada kamu, wahai sahabat-sahabatku. Para sahabat tak bercakap apa-apa pun, kecuali terdengar bunyi suara sahabat yang sedang menangis. Nabi ulang semula soalan ketiga, soalan yang seterusnya, wahai sahabat-sahabatku, andai aku punya hutang kepada kamu yang belum aku tunaikan, maka tuntut, mintalah. Aku nak bayar pada hari ini, wahai sahabat-sahabatku. Sahabat semakin ramai menangis. Tiba-tiba di celah-celah kesayuan para sahabat terdengar suatu suara yang waktu itu berkata, wahai Muhammad, aku tidak pasti, adakah apa yang akan aku minta ini kau kira hutang ataupun sebaliknya. Suara itu datang daripada satu jasad yang bernama Akasha. Akasha lantas bangun dan bangkit. Dia berkata, wahai Nabi Muhammad, wahai Nabi Allah, wahai Rasulullah, aku tidak pasti adakah perkara yang akan aku tanya kepada kamu ini kau kira hutang ataupun tidak. Apa dia Akasha? Engkau ingat lagi tidak, wahai Rasulullah, ketika mana kau susun barisan perangan Badar di waktu dulu, tongkat yang kau gunakan terpukul di belakangku. Andai kau mengatakan itu sebagai hutang, maka aku nak tuntut hari ini, wahai Nabi, biarlah aku pukul belakang kamu sebagai pengganti hutang kamu kepada aku. Para sahabat menangis di waktu itu, lantas bertanya kepada Akasha, mengapa kau lakukan sedemikian, Akasha? Nabi sedang sakit. Nabi sedang sakit, Akasha, mengapa kau pinta seperti itu? Tiba-tiba Nabi berkata, wahai sahabat-sahabatku, biarkan, ini urusan aku dengan Akasha semata-mata. Ya Akasha, kata Nabi, benar, itu juga aku kira sebagai hutang, maka pukul belakangku, wahai Akasha. Para sahabat bangun dan bangkit, menangis melihat apa yang dilakukan Akasha pada Nabi. Hingga bangun seorang sahabat Nabi yang sangat rapat dengan Nabi, bernama Abu Bakar As-Siddiq. Lantas dia berkata, wahai Akasha, Nabi ini umpama saudaraku. Nabi ini jasadku seolah telah berjantung bersama dengannya. Maka tolong gantikan belakangku untuk kau pukul dengan rotanmu, wahai Akasha. Tidak, kata Nabi kepada Abu Bakar, ini urusan aku dengan Akasha semata-mata. Janganlah kau ikut campur, wahai Bakar. Tiba-tiba bangun pula seorang sahabat bernama Umar. Umar bangun lantas berkata, wahai Akasha, aku ini yang pernah bermusuh dengan Rasulullah. Aku pernah bermusuh dengan umat Islam. Aku pernah bermusuh dengan Allah dahulu. Aku pernah merancang untuk bunuh Nabi. Aku pernah merancang untuk membunuh seluruh sahabat-sahabat Nabi. Aku pernah merancang untuk merosakkan Islam satu ketika dahulu, wahai Akasha. Aku minta kau tukarkanlah pukulan itu ke belakang, biar aku merasai pukulan itu agar Allah ampunkan dosa-dosa sebagai ganti jasad Nabi yang sangat sakit di waktu ini, wahai Akasha. Tidak, kata Allah, kata Nabi kepada Umar, wahai Umar, dosa-dosa kamu telah Allah ampunkan. Ini urusan aku dengan Akasha semata-mata. Biarlah Akasha tunaikan, Akasha berikan pukulan itu kepada aku, kepada pembayar hutang kepada Akasha. Silalah Akasha. Akasha pun bangun lantas berkata, wahai Rasulullah, aku nak engkau turun permimbar itu, kerana dulu ketika kau pukul belakangku, aku berdiri sama tinggi dengan kamu, wahai Rasulullah. Baiklah, kata Nabi. Para sahabat pimpin jasad Nabi perlahan turun dari mimbar ke bawah. Ketika Nabi turun, bertanya Nabi kepada Akasha, Akasha, aku sudah turun, maka pukullah belakangku. Tidak, kata Akasha. Dulu ketika mana kau rotan belakang aku tidak memakai baju. Aku nak kau tanggalkan baju kamu supaya tepat rotanku berada di belakangmu, wahai Muhammad. Menangis para sahabat melihat Nabi tanggalkan bajunya. Itulah kali kedua sahabat-sahabat Nabi boleh melihat jasad Nabi secara depan.
Yang pertama, ketika Nabi gotong royong untuk bina Masjid Quba, Nabi tanggalkan baju di tanda sungguh-sungguh. Nabi bersama-sama para sahabat untuk bina masjid di waktu itu. Yang kedua, di masjid itu ketika Akasyah ingin rotan belakang Nabi, lantas ketika Nabi buka bajunya, berkata daripada Akasyah, aku telah tanggalkan bajuku, maka pukullah belakangku, wahai Akasyah. Tidak, kata Akasyah, dulu ketika mana kau rotan belakang aku, engkau menggunakan sebatang tongkat. Aku nak guna tongkat yang sama supaya puas hati aku untuk pukul belakangmu, wahai Rasulullah. Baiklah, kata Nabi. Lantas dia perintahkan seorang sahabat pergi ke rumah anaknya Fatimah, kerana tongkat itu berada di sana. Ketika sampai ke rumah anak Nabi yaitu Fatimah, lantas sahabat bertanya pada Fatimah, adakah tongkat yang sedikit di rumah kamu ini? Ada. Kenapa, wahai sahabatku? Nabi minta, untuk apa? Sebab Akasyah nak guna untuk pukul belakang ayahmu. Bukankah ayahku sedang sakit? Ya. Tapi kau tidak mengerti mengapa Akasyah lakukan demikian pada hari ini. Sahabat itu ambil tongkat di tangan Fatimah dan terus bawa ke masjid, diserahkan kepada Muhammad. Muhammad ambil tongkat tadi dan berikan kepada Akasyah. Nah, Akasyah, ini rotan, maka pukullah belakangku ini. Waktu itu ada sekalian, Akasyah mengangkat tinggi rotan, menangis para sahabat, dan terbangun seorang cucu Nabi bernama Husain waktu itu. Lantas dia berkata, wahai pakcik, darah yang sedang mengalir di dalam diriku ini darah Nabi. Daging yang sedang tumbuh dalam jasadku ini daging Nabi. Maka aku pohon kepada kamu, wahai pakcik, kau pukullah belakang aku ini sebagai ganti pada badan datukku yang sedang sakit dan nazak sakit yang sangat pedih itu, wahai pakcik. Tidak, kata Nabi, wahai Husain, ini adalah urusan aku dengan Akasyah semata-mata. Jangan ikut campur urusan aku. Teruskanlah Akasyah. Akasyah tidak pedulikan Husain. Dia terus angkat tongkat begitu tinggi. Ramai para sahabat panggil nama Akasyah waktu itu. Akasyah, itu Nabi kita. Akasyah tidak peduli. Akasyah terus lajukan rotannya dengan begitu hebat. Para sahabat memanggil nama Akasyah, itu Nabi sedang sakit. Akasyah tidak peduli. Akasyah terus hayunkan rotannya begitu laju. Para sahabat panggil nama Akasyah. Ketika hampir-hampir tongkat itu sampai ke jasad Nabi, Akasyah terus campak rotannya. Akasyah peluk jasad Nabi. Akasyah cium jasad Nabi. Menangis Akasyah berkata kepada Nabi, wahai Muhammad, mana mungkin aku nak pukul belakang kamu, wahai Nabi. Mana mungkin aku nak rotan dan sakiti kamu, wahai Rasulullah. Aku mohon ampun dan maaf pada kamu, wahai Muhammad. Aku sengaja minta kau tanggalkan bajumu agar mudah kulitku bertemu dengan kulitmu. Aku minta engkau tanggalkan bajumu supaya mudah aku sentuh kulitmu, hai Nabi, agar Allah harapkan kulitmu itu dibakar api neraka di akhirat nanti. Wahai Rasulullah, aku tahu khutbah kamu yang sangat panjang pada hari ini membawa maksud engkau tinggalkan kami selama-lama di atas dunia ini, wahai Allah. Aku tahu khutbah begitu hebat dan panjang yang kau berikan kepada kami pada hari ini adalah khutbah terakhir kamu untuk kami, wahai Nabi. Mohonkan aku, mohon maaf, aku mohon ampun kepada wahai Rasulullah. Aku sengaja lakukan demikian. Rasa cinta, rasa rindu dan kasih aku pada kamu. Aku nak hidup di syurga bersama-sama kamu, wahai Rasulullah. Lantas Nabi peluk jasad Akasyah, dicium dahi Akasyah dan dia berkata, iya, engkaulah ahli syurga. Peluk erat Nabi dengan para sahabat. Seluruh sahabat datang dan peluk Akasyah di waktu itu serta peluk Nabi. Rasa rindu, sayang dan cintanya Nabi kepada sahabat dan cintanya sahabat-sahabat Nabi kepada Nabi. Kalau kita bayang dan kalau kita boleh lihat dengan mata hati kita sekalian, macam mana berlaku perkara itu di masjid. Seluruh sahabat peluk Nabi, pelukan terakhir mereka kepada Muhammad, rasa cinta dan sayang pada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sekalian, pada hari ini jasad Nabi sudah tiada untuk kita sentuh. Jasad Nabi sudah tak ada untuk kita pegang. Ada sekalian, tangan Nabi sudah tak ada untuk kita ulurkan tangan kita bersalah dengan tangan Nabi dan kita hormat Nabi. Tetapi di sekalian, banyak perkara yang ditinggalkan kepada kita. Kalau kita rindukan Nabi, kita lakukan perkara itu. Kalau kita sayangkan Nabi, kita laksanakan perkara itu.
Kalau kita cintakan Nabi, kita buat apa yang Nabi perintah dan arahkan itu, kerana perbuatan itu